Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah Baginda dan keluarga amat terharu dengan sambutan yang ditunjukkan oleh seluruh lapisan rakyat dan penduduk di negara ini bagi istiadat perkahwinan diraja Paduka anak anda Baginda, lebih-lebih lagi para penuntut dan tenaga pengajar institusi pendidikan yang terlibat sama terutamanya pada istiadat perarakan pengantin diraja mengelilingi Bandar Seri Begawan. Dalam titah pertusan khas sempena istiadat perkahwinan diraja Tahun Baru Masihi 2024 yang disiarkan ke seluruh negara melalui radio dan televisyen, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan harapan agar kemuafakatan dan kerjasama yang terjalin kukuh di kalangan masyarakat pelbagai peringkat dalam menjayakan satu-satu matlamat berkebajikan akan terus kekal bagi memudahkan negara menjana kemajuan dan mempertahankan kedaulatan bangsa, agama, negara dan raja. Rakyat beta yang dikasihi, Alhamdulillah, beta bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya juga dapatlah kita bersama-sama meraikan istiadat perkahwinan diraja bagi Paduka anak dia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin dengan Yang Amat Mulia Pangeran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam yang baru sahaja berlalu. Beta dengan tulus ikhlas merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih di atas sumbangan tenaga yang dihulurkan oleh seluruh lapisan rakyat dan penduduk, warga perkhidmatan awam, pasukan polis di Raja Brunei, angkatan bersenjata di Raja Brunei, serta mereka yang berkhidmat di sektor swasta, termasuk mereka yang bertugas di luar negara di atas sumbangan dan sokongan mereka bagi menjayakan istiadat perkahwinan diraja Paduka anak dia itu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah, sekalipun berhadapan dengan gelombang perubahan zaman, adat istiadat yang diwarisi sejak sekian lama masih sahaja tetap terpelihara. Juga tidak lupa dirakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para tetamu khas beta yang sudi hadir ke istiadat ini dan juga kepada semua pihak yang telah menyambahkan perutusan ucap selamat kepada beta dan keluarga, khasnya bagi kedua pengantin diraja. Sesungguhnya, beta dan keluarga amat terharu dengan sambutan yang ditunjukkan oleh seluruh lapisan rakyat dan penduduk di negara ini. Lebih-lebih lagi, para penuntut dan tenaga pengajar institusi pendidikan yang terlibat sama, terutamanya pada istiadat perarakan pengantin diraja mengelilingi Bandar Seri Begawan. Ini menggambarkan betapa uniknya adat istiadat yang kita warisi sejak sekian lama masih sahaja tetap terpelihara sekalipun berhadapan dengan gelombang perubahan zaman. Baginda bertitah menzahirkan harapan generasi-generasi penerus akan memastikan adat dan budaya kekal relevan di masa-masa akan datang. Lebih membanggakan lagi ialah kemuafakatan dan kerjasama yang terjalin kukuh di kalangan masyarakat pelbagai peringkat dalam menjayakan satu-satu matlamat berkebajikan. Beta berharap keadaan ini akan terus kekal bagi memudahkan kita
menjana kemajuan dan mempertahankan kedaulatan bangsa, agama, negara dan raja. Beta juga yakin rakyat dan penduduk sama-sama bergembira menyaksikan satu peristiwa yang penuh sejarah, istiadat perkahwinan diraja yang baru saja berlangsung itu. Ia tentu saja akan menjadi ristaan dan kenangan manis kepada semua, lebih-lebih lagi bagi generasi-generasi penerus yang akan memastikan adat dan budaya adalah kekal relevan di masa-masa akan datang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengakhiri titah dengan merafakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, penghargaan juga disampaikan kepada seluruh ahli jawatan kuasa di kedua-dua peringkat tertinggi dan kerja atas segala khidmat usaha untuk menjayakan istiadat ini. Beta berdoa semoga kita semua serta negara Brunei Darussalam akan sentiasa kekal aman dan makmur, dikurniakan oleh Allah rahmat dan perlindungannya yang berkekalan. Amin. Dengan tema Negara Pintar melalui transformasi digital, Anugerah ICT Brunei BIKTA 2024 menekankan kepentingan inovasi dan perkembangan teknologi baharu untuk mendukung usaha ke arah transformasi digital bagi memacu pembangunan ekonomi dan masyarakat. BIKTA 2024 mempertandingkan 10 kategori bagi penyertaan daripada individu, pelajar-pelajar, syarikat-syarikat perniagaan, agensi-agensi kerajaan dan organisasi-organisasi. Petang kemarin diadakan majlis pelancarannya di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustapa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Dalam ucapannya, Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku pengurusi bersama satu Jawatan Kuasa Pandu BIKTA, mengongsikan pertandingan BIKTA berperanan sebagai wadah menggalakkan inovasi dan kreativiti dalam industri ICT dalam kalangan individu, pelajar serta organisasi awam dan swasta. Bersempena ulang tahun penganjuran BIKTA ke-20, penghargaan khas diperkenalkan bagi mengiktiraf dan menghargai sumbangan dan jasa individu dalam pencapaian BIKTA termasuk di peringkat pertandingan ICT antarabangsa. Turut diserapkan dalam aktiviti BIKTA 2024 adalah BIKTA Plus Bootcamp bagi meningkatkan kemahiran peserta sebagai persiapan sebelum pertandingan. So Hologlass adalah final year project kami semasa di Politeknik. Kemudian kami disyorkan oleh kami punya pensyarah untuk mengikuti BIKTA 2023. Dan kemudian kami dijemput oleh DARE untuk menyertai Accelerate Bootcamp mereka. Rancangan kami adalah untuk menambah baik lagi kami punya produk dan juga membawa masuk lagi teknologi yang belum ada di Brunei. Program Kepimpinan Eksekutif ELP yang dikendalikan oleh Universiti Teknologi Brunei UTB bermatlamat membekalkan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan oleh para pesertanya sekaligus memupuk kepimpinan yang berkesan. Majlis penyampaian sijil kepada peserta program yang menamatkan program berkenaan berlangsung di Kompleks Perpustakaan UTB. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. 17 peserta pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI menerima sijil. Kejayaan kerjasama antara UTB dan AITI melalui Memorandum Perjanjian MOU yang ditandatangani pada tahun 2022 telah menghasilkan program pembangunan kepimpinan yang inovatif.
Universiti Teknologi Brunei UTB dan Institut Kemuda menandatangani memorandum perjanjian untuk memperbaharui program Bridging for Tomorrow's Engineers BRIGHT. Majlis penandatanganan perjanjian diadakan di Institut Kemuda di Jalan Beribi. Menyaksikan penandatanganan, Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Program menawarkan para pelajar sepanjang hayat peluang meningkatkan pengetahuan dan kemahiran untuk melanjutkan pengajian mereka dalam program yang mereka pilih selaras dengan matlamat Kemuda bagi memastikan para pelajar mencapai kejayaan. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Expo Pengajian Tinggi kali ke-9 akan diadakan selama 2 hari mulai 3 hingga 4 Februari 2024. Diadakan oleh Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengajian Tinggi. Expo Pengajian Tinggi akan berlangsung di Dewan 2 Bridex Jerudong. Expo disertai oleh institusi pendidikan tinggi awam dan swasta dalam negeri, luar negara, kedutaan dan agensi-agensi kerajaan dan swasta. Perkara itu dikongsikan oleh Timbalan Pengerusi Expo Pengajian Tinggi semasa sidang media. Semasa Expo Pengajian Tinggi berlangsung, Kementerian Pendidikan juga akan mengongsikan maklumat-maklumat terkini seperti sistem pusat kemasukan ke pengajian tinggi atau Higher Education Centralized Admission System, HICAS, biasiswa-biasiswa kerajaan, permohonan bagi mendapatkan pengiktirafan kursus atau kelulusan. Expo dibuka bagi kunjungan orang ramai dari 10 pagi hingga 5 petang pada 3 Februari, manakala hari berikutnya 4 Februari dari 9 pagi hingga 5 petang. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Expo, layari laman sesawang Kementerian Pendidikan dan laman sesawang Jabatan Pengajian Tinggi. Bengkel antarabangsa mengenai kerjasama antara Republik Rakyat China dan negara-negara Asia Tenggara menghimpunkan para pemimpin dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dari pelbagai negara. Bengkel diadakan pada 15 hingga 16 Januari lalu di Phnom Penh, Kemboja. Bengkel dianjurkan bersama oleh Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara bagi pembangunan pendidikan teknikal dan Go Study Global Education. Delegasi negara Brunei Darussalam diketuai oleh Awang Haji Muhammad Jaafar bin Haji Johari, pemangku pengetua Politeknik Brunei. Semasa bengkel, para peserta menumpukan kepada usaha kerjasama dalam pengajaran dan pembelajaran, pembangunan kurikulum dan mekanisme dalam menangani cabaran dalam bidang TVET yang sangat dinamik. Ketua Delegasi Negara juga mengadakan perjumpaan muhibah bersama Dr. Song Hyang Ai, pengarah Simeo TED. 49 pain darah berjaya dikumpulkan semasa kempen Derma Darah Anjuran Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong. Kempen dikendalikan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Kempen antara lain bertujuan memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai kepentingan menderma darah yang boleh menyelamatkan nyawa. Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal juga mempelawa orang ramai untuk tampil menyertai kempen derma darah yang diadakan di keempat-empat daerah atau mengunjungi terus ke Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha atau tabung-tabung darah berdekatan dengan menempah slot derma darah melalui aplikasi Blood Card.
16 kotak daging mentah yang tidak diisytiharkan ditemui oleh pasukan polis simpanan C, Kompeni Polis Hutan semasa menjalankan operasi pencegahan jenayah rentas sempadan di kawasan perhutanan daerah Temburong. Semasa operasi tersebut, beberapa individu didapati memunggah kotak-kotak besar ke dalam sebuah kenderaan dan dipercayai barang tegahan yang diseludup dari negara jiran. Hasil operasi turut menahan seorang suspek perempuan tempatan. Kes diserahkan kepada agensi penguatkuasa undang-undang yang berkenaan bagi tindakan selanjutnya. Beberapa orang warga negara asing ditahan dalam 2 operasi yang menyasarkan beberapa lokasi di negara ini. Pada operasi Kabat yang dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Bandar Seri Begawan di sebuah syarikat Mukim Serasa, seorang warga negara asing ditahan. Individu terbabit dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut setelah gagal menunjukkan sebarang dokumen yang sah. Sementara semasa operasi Kabat yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang cawangan Kuala Belait, 5 warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Operasi menyasarkan sebuah bangunan yang melaksanakan projek mengecat bangunan di Kuala Belait. Hasil pemeriksaan, seorang warga negara asing dipercayai tinggal lebih masa setelah PAS Imigresen mansuh, manakala 3 warga negara asing gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan yang sah.